Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar PJPK tingkatan 5. Hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu Unit 3 Pertolongan Cemas. Standard pembelajaran untuk hari ini 9.1.1 menjelaskan situasi berisiko semasa bencana alam. 9.1.2 mengaplikasikan pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi berisiko semasa bencana alam. Okey pelajar-pelajar, tahukah kamu apakah itu bencana alam? Bencana alam adalah sesuatu perkara yang mampu memberikan impak yang besar kepada manusia seperti ribut taufan, tsunami, tanah runtuh dan jerubu. Hampir semua negara di muka bumi ini pernah mengalami bencana alam. Bencana alam yang berlaku biasanya meninggalkan kesan yang mendalam kepada mangsa. Kebanyakan mangsa akan mengalami trauma dan terdedah kepada pelbagai risiko. Situasi berisiko yang mungkin dihadapi oleh mangsa bencana alam antaranya ialah udara tercemar. Udara tercemar ini adalah berpunca daripada pembakaran secara terbuka di mana ia mencemarkan udara dan membahayakan nyawa manusia yang menghidup udara tersebut, terutamanya golongan kanak-kanak, orang tua, penyakit asma, bronkitis dan radang paru-paru. Ia berpunca daripada tingkah laku manusia yang tidak bermoral di mana melakukan pembakaran hutan dengan tujuan pembangunan yang tidak terkawal, di mana ia juga menyumbang kepada kemusnahan alam. Akibat daripada itu, ia mendorong berlakunya kejadian seperti banjir dan tanah runtuh. Situasi kedua adalah penyakit berjangkit, di mana kejadian bencana alam yang berlaku seperti banjir menimbulkan pelbagai penyakit bawaan oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus, fungus, protozoa, helmin dan prion. Sikap manusia yang tidak mementingkan kebersihan selepas bencana alam mengakibatkan penularan penyakit berjangkit. Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit didapati berada di dalam tubuh manusia, haiwan persekitaran dan tumbuhan. Penyakit berjangkit ketika bencana alam ialah leptospirosis, malaria, demam denggi dan denggi berdarah yang diwartakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Situasi yang ketiga adalah berlakunya lemas. Ia sering berlaku apabila berlakunya banjir besar, di mana mangsa terjatuh atau tergelincir akibat permukaan yang licin. Mangsa berkemungkinan besar akan lemas jika tidak pandai berenang. Kejadian lemas juga boleh berlaku terhadap orang yang cuba menyelamatkan mangsa. Situasi yang keempat adalah kecederaan fizikal, di mana ia sering terjadi apabila mangsa ingin menyelamatkan diri semasa berlakunya bencana alam. Kecederaan seperti luka dan patah anggota badan memerlukan rawatan segera bagi memastikan mangsa tidak mengalami kecederaan yang serius. Kecederaan juga boleh berlaku kepada anggota pasukan penyelamat kecemasan semasa menjalankan operasi menyelamat. Situasi yang kelima, makanan tercemar, di mana makanan yang terkena air banjir yang telah tercemar dan tidak selamat dimakan.
Makanan tersebut juga boleh tercemar disebabkan oleh bakteria yang dibawa oleh manusia atau disebarkan oleh haiwan yang berkeliaran seperti tikus, lipas dan lalat. Tin makanan yang sudah kemek, bocor, berkarat atau berlubang, ekoran daripada bencana alam akan menyebabkan berlakunya pencemaran makanan. Situasi yang keenam adalah renjatan elektrik, di mana ia boleh berlaku apabila selepas banjir besar, gempa bumi dan taufan. Iaitu di mana wire elektrik yang terputus ketika bencana alam masih mengalirkan arus elektrik. Jadi apabila jatuh dalam air dan mangsa menyentuh air tersebut, maka mangsa boleh terkena renjatan elektrik kerana air tersebut mempunyai arus elektrik. Pelajar-pelajar, kamu perlu tahu bahawa air merupakan pengalir elektrik yang terbaik. Jadi, situasi yang keenam ini boleh berlaku dalam keadaan banjir, ya. Setelah kita mengetahui situasi-situasi berisiko semasa bencana alam, sekarang kita nak pelajari pula apakah teknik pertolongan cemas yang boleh dilakukan. Okey, mula-mula kita nak tahu dulu apakah itu pertolongan cemas. Pertolongan cemas ialah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan kepada pesakit sebelum pembantu perubatan yang bertauliah tiba. Okey, antara beberapa teknik pertolongan cemas, yang pertama, untuk mangsa lemas. Pertama sekali, sekiranya kamu berhadapan dengan situasi tersebut, yang pertama sekali kamu bawa mangsa ke kawasan yang selamat. Yang kedua, pastikan pengudaraan sekitar yang cukup dan selesa. Dan langkah ketiga, periksa serta pastikan tiada apa-apa makanan, iaitu benda asing berada di dalam mulut mangsa yang boleh menghalang laluan pernafasan sebelum bantuan tiba. Okey, jenis bantuan yang boleh diberi adalah CPR. Bagaimana pula pertolongan cemas untuk mangsa yang mengalami lebam di bahagian tisu lembut? Okey, yang pertama sekali, bawa mangsa ke kawasan yang selamat. Yang kedua, pastikan pengudaraan sekitar yang cukup dan selesa. Langkah ketiga, merehatkan bahagian yang tercedera. Dan langkah yang keempat, mangsa terlibat tidak dibenarkan bergerak. Jenis bantuan yang boleh diberikan adalah RICE. Bagaimana pula bantuan pertolongan kecemasan untuk mangsa yang patah di bahagian tangan? Langkah pertama, bawa mangsa ke kawasan yang selamat. Yang kedua, pastikan pengudaraan sekitar yang cukup dan selesa. Dan langkah ketiga, gunakan anduh sementara bantuan sampai di lokasi. Jenis bantuan yang boleh digunakan adalah DRABC. Setelah kamu mengetahui teknik pertolongan cemas, kamu juga perlu tahu kemahiran bertindak. Apakah itu kemahiran bertindak? Apabila berlakunya sesuatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah runtuh, matlamat utama adalah untuk menyelamatkan mangsa. Walau dalam apa-apa jua keadaan sekalipun, prosedur operasi standard iaitu SOP perlu dipatuhi oleh setiap individu bagi memastikan operasi menyelamat berjalan dengan lancar. Berikut merupakan contoh yang boleh diaplikasikan ketika berlakunya bencana alam seperti banjir. Ya, langkah pertama, kamu kena kenal pasti terlebih dahulu halangan dan rintangan.
Bagaimanakah kemahiran mengenal pasti halangan dan rintangan? Yang pertama sekali, kamu perlulah kenal pasti halangan yang sering berlaku ketika banjir, seperti laluan mencabar dan rintangan di hadapan, seperti binatang berbisa, benda tajam dan jalan berlubang. Banjir kan, jadi kamu tak nampak apa yang ada di bawah kaki kamu. Okey. Yang kedua, penyelamat perlu terus ke hadapan untuk operasi menyelamat. Dan yang ketiga, tumpuan dan fokus perlu dipertingkatkan bagi mengelakkan diri berada dalam keadaan bahaya. Kemahiran yang kedua adalah membuat keputusan bertindak. Okey, yang pertama sekali, kamu jangan panik atau takut ketika bertindak. Yang kedua, pindahkan mangsa ke tempat yang selamat. Kemudian, cuba berkomunikasi cara berhemah dengan mangsa banjir supaya tidak wujud situasi tegang. Ya, kerana dalam situasi yang begini sering berlaku di mana penyelamat yang hilang budi bahasa dan tata bicaranya kerana berada dalam keadaan letih dan tidak cukup rehat selepas seharian menjalankan operasi menyelamat. Jadi kamu kena ingat sentiasa tenang dan sentiasa berhemah dengan mangsa banjir. Kemahiran bertindak yang ketiga adalah memberikan rawatan sementara, di mana beri bantuan kecemasan sehingga pasukan penyelamat sampai. Aplikasikan semua teknik yang telah dipelajari seperti RICE, TOTA, PSDRABC dan CPR terhadap mangsa sekiranya perlu. Guna sarung tangan jika ada serta elakkan daripada menyentuh darah dan cairan mangsa sekiranya perlu. Ini untuk mengelakkan diri kita dijangkiti lah ya, sekiranya ada penyakit yang kita tidak ketahui. Seterusnya, awasi keselamatan diri anda setiap masa dan cegah daripada penyakit berjangkit. Kemahiran bertindak yang terakhir iaitu yang keempat adalah menghubungi pasukan kecemasan. Di mana apabila kamu menghubungi pasukan kecemasan, maklumkan kepada pasukan penyelamat lokasi tempat kejadian dan sampaikan maklumat secara terperinci tentang mangsa. Okey. Berakhirnya tajuk kemahiran bertindak ini, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu telah faham, iaitu antara yang kita pelajari pada hari ini, apakah pertolongan cemas untuk bencana alam, apakah situasi yang berisiko semasa bencana alam. Seterusnya, kamu telah pelajari juga hari ini teknik pertolongan cemas dan kemahiran bertindak. Okey, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada sediakan satu latihan. Cuba kamu jawab. Ya. Selepas kamu menjawab latihan ini, pastikan ambil gambar dan hantar ke dalam Google Classroom. Ya. Pada tajuk latihan kali ini, iaitu Unit 3 Pertolongan Cemas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, cikgu ada kata motivasi yang ingin diberikan kepada kamu. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Maksudnya, sekiranya kamu seorang yang rajin berusaha, percayalah, kamu pasti menempah kejayaan. Tetapi, sekiranya sebaliknya, kamu surrender, tak ingin berusaha, maka kamu telah menempah awal-awal lagi kegagalan. Okey,
Jadi jangan pernah putus berharap, jangan pernah putus berusaha. Cikgu yakin kamu akan berjaya. Okey, teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Kita akan jumpa dalam kelas akan datang. Jaga kesihatan. Okey, bye.